Okay, Assalamualaikum and a very good day everyone. Can everyone hear me clearly? Yes. Alright, good. Okay. Yes. Assalamualaikum and a very good day. Happy Saturday and hope everyone is very excited to learn about this new Industrial Forward, Industrial 4.0 tools, uh, augmented reality. So with me now, okay, we have Dr. Nurul Hayati Abdul Halim, okay, from School of Mechanical Engineering as well one of the lecturers in World Class Manufacturing MEM 673. Dr. Nurul, how are you? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Thank you, Uh, Dr. Azina. okay, thank you Dr. Nurul for joining us today. So for now, I would like to welcome our speaker for today, okay, Brother Zul Hajjaz Zarulis, okay, one of our mechanical engineering school student from UITM Shah. He is a certified Malaysia Automotive Robotic and IoT Institute augmented reality trainee. Okay, so he went for the training last year. Am I right, Zul? That's right. Yeah. So he is also one of my final year project student. Excellent one. Very good with augmented reality. So now today I would like this session to be shared from student to student. Alright, so that you can maybe understand better and you can learn more among each other. So with this, I would like to pass to Brother Zul Hajjaz Zarulis, alright, to continue the session on augmented reality webinar series brought to you by Smart Manufacturing Research Institute UITM and School of Mechanical Engineering UITM Shah Alam. So the session is yours, Zul. Thank you. Thank you so much, Dr. Azlina, and also Dr. Nurul Hayati. I've been so appreciated to be invited to this webinar and give the knowledge that I know that I learned last year, and I will happy that everyone know this new technology lah that will be used in further industry forward. Yeah. Okay, izinkan saya akan guna bahasa Melayu lah kot. Ya, okay. Untuk supaya semua orang boleh faham dengan jelas lah. Okay, Kang guna bahasa English Kang yang profesional, tapi saya risau takut ada yang kurang faham dengan English saya. Okay, izinkan saya share saya punya screen. Sebelum tu check semua orang dapat dengar tak suara saya? Okay, boleh dengar tak you? Jelas. Alhamdulillah. Semua tak sabar tu. Okay. Korang buat aku nervous lah. Okay, right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak tahu ada masalah teknikal. Terkeluar ke tadi semua? Saya pun tak tahu kenapa dia boleh terkeluar tiba-tiba. Doktor. Ya ke? Alamak. Terkeluar. Sekejap. Dia masuk balik. Zul nak cakap je habis terkeluar. Sekejap Semua terkejut kan tu. Mana terkejut tu? Ambil pun sangat terkejut Saya risau komputer saya je ni. Sebab komputer saya sometimes dia blue screen. Okay, kita cuba, okay. Okay, kita tunggu sampai 5. Tadi 62 kan? Okay, kita tunggu. Yes.
So in the meantime, maybe Zul can share your experience. What do you think of AR? Okay, AR ni adalah satu kata apa teknologi yang baru di mana semua dengar kan? Okay. Mana semua apa industri yang akan datang, industri 4.0 akan menggunakan teknologi ini dan akan membantu dalam dari segi production ataupun kata apa dalam industri lah, macam itulah. So saya dapat training AR ni daripada Mari tahun lepas dan still sekarang saya buat final project on AR lah, augmented reality. And actually augmented reality ni dia dah ada suara. Actually augmented reality ni dia dah lama ada, cuma kita tak aplikasi, kita tak gunakan dia dalam engineering. Okay. Kali ni kita cuba adopt teknologi ni dan kita try applykan ke dalam industri lah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap tak sangkut lah lepas ni. Okay. Okay, semua nampak kan slide ni? Nampak. Okay, alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum semua. Sebelum saya mulakan webinar ni, izinkan saya perkenalkan nama saya. Nama saya Zul Hajjaj bin Zarulis, one of your friends juga daripada semester 8 final year project, dan merupakan owner kepada company ni lah. Baru pergi company ni, baru start dalam setahun lebih, macam itulah. Eden Reka Tech, dan company kita orang buat macam-macam lah. Mostly about technology. Okay. Apa yang kita nampak kat dalam gambar ni, kita ada buat 3D modeling, analysis, 3D printing, augmented reality, IoT dan juga drone lah. So ini antara kita orang punya business kita orang. And right now I doing project on augmented reality and engineering exhibition. Apa maksud itu? AR ni macam saya cakap tadi dah lama ada. Sejak 2010 lagi, kalau korang perasan, korang main Instagram ke Facebook ke apa yang korang main story tu semua kan, tu semua AR sebenarnya tu. Tapi right now kita nak bawa AR tu, teknologi AR tu dalam engineering, dan kita applykan dalam engineering lah, dalam industri lah. And then itu saja kot untuk saya punya background history. Saya rasa semua sudah kenal saya kot. Ada yang tak kenal lagi ke? Okay, let's start. I hope that everyone already know what is the basic definition of AR, augmented reality. So augmented reality is a technology that imposes a computer-generated image on a user's view of the real world, thus providing a composite view. Apa maksud dia tu? Maksudnya kita menggunakan AR ni adalah satu teknologi yang dia mengimbuhkan konten ataupun digital content ke atas pandangan mata kita dalam bentuk 3D lah ataupun konten lah. Konten tersebut boleh jadi 3D, boleh jadi gambar, boleh jadi video, dan dia akan imbuh ke dalam pandangan mata kita menggunakan headset, head-up headset macam Microsoft HoloLens, ataupun peranti kita lah, device lah, macam telefon, smartphone, iOS semualah. Itu masuk AR. So saya bagi briefly sajalah, sebab kita pun 2 jam tak cukup untuk buat satu tutorial sebenarnya. Tapi saya bagi brief introduction, sebab ada daripada viewers dalam ni dia tak tahu apakah masuk AR tu. So ini ada satu contoh AR lah. So perempuan ni dia tengah pakai Microsoft HoloLens. So dia dalam pandangan dia tu, apa yang kita nampak ni pandangan dia tu lah. So kamera yang tengah merakam ni dia pun ada cucuk plug-in dengan Microsoft HoloLens. So itu pandangan Microsoft HoloLens lah. So kita dapat melihat model ataupun objek tersebut dengan lebih dekat, dengan lebih terperinci lah. Selain daripada kita melihat secara orang kata apa, secara biasa sekarang kita tengok melalui screen saja kan. Kita tengok 3D, kita buka SolidWorks, kita gerak-gerakkan dalam bentuk screen saja. Tapi
Kalau kita pakai HoloLens ataupun kita pakai AR, kita boleh nampak dengan lebih lebih detail lah actually. So video yang kedua adalah salah satu uh, contoh Microsoft HoloLens punya features lah, program lah. So dia nampak futuristic. So maybe next in future kita punya industri, kita akan aplikasikan AR ni dalam engineering. So segala proses design, so semuanya adalah lebih mudah dan lebih lebih bukan menarik, lebih perkataan apa yang sedap, lebih futuristic lah macam tu lah. So kita dapat, kalau kita nak buat kereta kan, kita design dalam CAD, Computer Aided Design. Lepas tu kita nak buatkan dalam satu contoh modul, kita akan buat pakai clay kan. Tapi kalau kita pakai AR, kita dah jimatkan kos kita sebenarnya. Okay, yang video ketiga ni Iron Man lah. Okay, kalau korang nak tahu, yang ni adalah AR sebenarnya, Augmented Reality. Definisi dia apa? Superimpose content kan. So yang informasi tu adalah content sebenarnya. Okay. So dia imbuhkan dalam pandangan mata kita. Dan lebih menariknya, kita boleh interact dengan content tersebut lah. Yang video yang terakhir ni, dia AR juga, tapi dia salah satu AR lah. Tapi the whole word is IAR, Inverse Augmented Reality. Di mana AR, kita berada di dalam dunia separa maya, separa real. Dan IAR ni, dia ambil kita ni, manusia ni, kita ni, badan kita ni, dia masukkan ke dalam dunia maya. Dia inverse, dia terbalik. Okay, kalau nak tahu video ni, ni merupakan RTM mula adaptasi teknologi AR ni mula pada tahun lepas, first COVID punya hari kemerdekaan lah. So kita tak dapat sambung merdeka kan, dekat Padang semua kan. So dia menggunakan AR ni untuk menunjukkan aset-aset tentera dengan lebih menarik lah. Okay. Setakat ni semua okey ke laju sangat? Okay. Right, nice. Okay, diorang cakap sama je kan AR ni dengan VR? Tak, selain. Okay, kalau kita tengok dia punya definisi tu, AR, superimpose digital content partially into real world through head-up or mobile screen display. So macam contoh yang saya tunjuk video-video tadi tu, semua AR lah. Dia partially, dia berada di dalam dunia nyata kita. So yang nampak cursor saya tak? Mouse tak nampak Nampak. Okay, cun. Okay, yang cursor saya menunjukkan yang ni projek saya selepas. Okay, apa nama tu, milling machine tu, dia tak ada pun depan mata saya. Dia tak ada pun secara fizikal. Dia secara orang kata dia impose ataupun dia terimbuh lah, dia terkeluar. Augment maksud overlay lah, overlay ke atas dalam saya punya device saya, dan saya boleh interact dengan konten tersebut dengan menggerak-gerakkan telefon saya. So nampak macam benda tu real depan mata. Okay, yang gambar kedua ni pun sama juga. Ni drive shaft lah. Saya cuba nak menunjukkan saya tengah pegang drive shaft lah. Tapi sebenarnya dia tak ada apa-apa, tak ada, kosong. Bila dalam pandangan kamera dia ada. Okay, itu untuk augmented reality. Dengan virtual reality adalah full immersion into digital environment with VR headset. Maksudnya kita tak nampak pun dunia kita ni. Maknanya kita masuk dalam dunia maya. Kita nampak dunia gaming lah orang kata kan. Macam dalam skrin ni kan. Apa yang dalam skrin ni, itulah apa yang dia nampak dalam headset dia. Itu dapat membezakan AR dan VR. Okay, macam mana kita nak applykan AR ni dalam engineering ataupun dalam akademik ni lah. Macam sekarang ni akademik kan. So we can propose project with AR presentation. Okay, contoh saya, okay, kalau tengok video yang kanan ni kan, ni adalah saya buat ni time design 2 tak silap saya. Kan design 2 kita COVID kan, kita tak dapat buat produk itu secara fizikal. So kita try guna AR untuk
figure out ataupun kita tengok design yang kita dah buat dulu ni macam mana dalam real life. At least kalau kita tak dapat buat, at least kita dapat AR ni dapat menunjukkan produk tersebut macam mana di dalam dunia kita. So inilah dia. Time ni saya buat design forklift. Okay. Dan tentu saya hantar video ni kepada group, dan group akan hantar kepada lecturer akan menilai lah. So dia lebih kata apa, lebih menarik lah bagi lecturer. Selain daripada tengok gambar 2D saja kan. Yang AR ni lebih kata apa, lebih interaktif lah, interesting lah. Dan video yang pertama ni pula, ni time saya punya training dekat cyber, di mana gong tu dia tak ada dalam depan mata, dia just dalam dunia maya lah macam tu lah. Dan saya boleh interact, saya pukul gong tu pun boleh gerak macam tu. Dia sebenarnya ada bunyi, tapi video ni dia tak tahu ada masalah dengan bunyi. Nampak? Dia nampak realistik kan. Tapi kalau nak nampak lagi realistik, kita kena further study on it lah. Bukan study, further kata apa, editing lah, post editing. Kita kena ubah dia punya pencahayaan, dia punya material dia semua. Dia memang nak kena fully focus on that. Macam tu. Sekarang kita baru lagi dalam AR ni, kita baru lagi. Tak ramai orang expose dengan AR ni. Saya rasa kalau semua student UiTM dapat belajar basic macam mana nak buat AR ni, saya rasa UiTM mungkin universiti yang pertama kot yang mengaplikasikan ataupun adopt teknologi AR ni dalam engineering. Betul tak, Doktor? Betul. Setuju. Okay. Right. Basic element, AR basic element. Apakah, okay, kalau kita nak buat AR, apakah kata apa, asas untuk kita buat AR? Dia simple je, ada 3 benda je. Tracker tu adalah satu gambar, boleh jadikan satu tracker. The word tracker means track kan. Target. Dia boleh jadi dalam bentuk gambar, which is marker tracker. Sorry, Zul. Yes, saya. Mungkin can show in the slideshow. Ya? Sekarang ni you show dalam macam page by page lah, kita nampak. So if you can display Full screen. in the full screen slideshow form, it will be better, bigger. Alright. Thank you. Sorry. Thanks for reminding. Okay. So tracker ni di dalam bentuk dia boleh menjadi dalam macam-macam bentuk lah. Satu, marker tracker. Marker tracker ni dalam bentuk gambar. Gambar tu boleh jadi sebagai kata apa, QR code pun gambar ataupun gambar lah. Then another one is markerless tracker. Maksudnya dia tak ada gambar. Maksudnya kita boleh augment content tersebut di dalam in mid air macam tu. Dia tak perlu nak track satu gambar kemudian objek tu keluar. Tak ada. Markerless tracker ni kita just masukkan content tersebut dalam screen, dia memang dah terimbuh kat situ. Ketiga adalah object tracker. Object tracker ni macam tadi image kan, ni objek lah. So dia bila kamera tu dia nampak kita punya contoh cawan, so dia akan kenal cawan tu sebagai kata database. So dia akan augment lah something on it yang kita set. Yang keempat adalah plane and environment lah. Okay. Elemen yang kedua adalah camera sensor lah. Camera sensor ni kamera lah kamera sensor. So bila kamera tersebut dia tracker, bila tracker tersebut dah dapat di-track dan dia dikenal pasti dalam database, so dia akan keluarkan digital content kita, which is the third element lah. So ini digital content. Digital content can be anything, can be 2D graphic, which is picture or video, and can be 3D model. And 3D model yang setakat ni yang support ada dua format ni sajalah, OBJ dan juga FBX. Korang mesti tak pernah dengar kan format ni. Selalu pakai STL, STP, apa lagi, CAD, CATIA semua kan. Tapi untuk kita bermain dengan augmented reality ni, kita akan menggunakan dua jenis format yang baru ni lah, OBJ dan juga FBX.
And then DJ content kita boleh jadi boleh setkan illumination atau pencahayaan dan juga audio lah. Ni dia punya contoh lah. Okay, QR code ni saya jadikan tracker, dan bila telefon saya scan QR code tu, dia akan keluar 3D content tu lah, AR object. Okay, alright, only 2 types of 3D format available for Unity. Okay, OBJ dan juga FBX. So macam mana kita nak dapatkan OBJ atau FBX ni? Kita selalu design 3D dalam bentuk dalam SolidWorks ataupun CATIA. Kita save selalu dalam bentuk apa? Dalam STP ataupun IGS kan. So macam mana kita nak save dalam OBJ? So dulu CATIA, tak tahu lah sekarang punya CATIA saya tak dapat save dalam OBJ. Tapi dulu punya CATIA, mungkin sebab saya pakai version yang lain. Tapi kalau sesiapa ada CATIA tu, korang try save as OBJ. Ada tak save as OBJ tu? Kalau ada tu senang lah. Kalau tak dapat guna CATIA, kita boleh guna SolidWorks lah. SolidWorks ada dia punya kata apa, another one of the product of SolidWorks, which is SolidWorks Visualizer. Lepas tu kita import model tu dalam Visualizer, and then kita export dalam bentuk OBJ ataupun FBX. Kalau tak ada dua-dua software ni, kita pakai third party lah, online CAD converter. Itu search je Google, convert IGS to OBJ. Okay, senang. Sebelum saya nak masuk video tutorial nanti, saya nak tahu juga ada yang dah ada pengalaman buat ni ke, AR? Ke semua freshly new? Tak tahu langsung. Fresh. Oh, tak ada yang ada tak yang dah tahu sikit-sikit? Tak ada langsung. Okeylah. Okey, apa aku nak cakap, peluang ni adalah peluang terbaik untuk korang expose, ambil tahulah pasal benda ni. Sebab benda ni akan kata apa, akan kalau korang tahu benda ni, korang akan bernilai lah akan datang. Macam tu lah. Korang boleh buat bisnes dengan benda ni. So next, okay, apakah platform kita pakai dalam tutorial ni? Dia ada macam-macam software. Okay, dia ada macam-macam software. Antara softwarenya ni lah adalah Unity. Unity adalah satu game developer that is to develop a computer game or smartphone. Okay, kalau macam Microsoft HoloLens tu, dia punya software, dia punya application dia tu, kita boleh buat dalam Unity ni juga. Memang itulah salah satu platform yang yang ada. And yang menariknya adalah Unity ni dia open source. Dia tak berbayar lah, free lah. And then yang kedua adalah ni, Vuforia. Vuforia ni dia salah satu product of PTC. PTC ni macam satu brand lah. Macam SolidWorks dia panggil apa? DS kan? DS, CATIA pun bawa DS. So Vuforia ni dia bawa PTC. PTC bawa PTC ada Creo. Creo tu macam SolidWorks lah. Lepas tu yang Vuforia ni dia punya augmented reality. Tapi kalau kita nak afford, PTC punya produk memang mahal sangat lah. Lagi mahal pada SolidWorks lah. So yang menariknya, PTC dia ada buat Vuforia plugin. Dia boleh work dengan Unity. Dan dia adalah percuma, tapi dia ada limited, dia ada dia tak fully bukan tak fully functional. Dia ada certain features yang dia bagi lah, tapi itu pun banyak agak sebenarnya. Tapi kalau kita dapat PTC Vuforia tu lagi menarik. Next, okay. Saya ada buat video sebelum ni, part 1 dengan part 2. Sebab saya risau, takut kalau saya buat semuanya pada hari ni, saya rasa tak cukup, tak sempat untuk korang nak buat tutorial sendiri. So saya dah buat video tu untuk guide korang macam mana, macam mana nak dapatkan Unity, macam mana kita nak guna Unity tu. So semua dah pernah buka kan video tu kan? Dah. So sorry lah, kalau mana yang tak faham tu, saya akan tunjuk sepasnya. Saya tunjuk sepintas lalu. Tapi kalau tak faham lagi, boleh PM lah, boleh tanya kat saya. Okay. So kalau semua dah tengok video tu, semua dah ada Unity, dah ada fundamental Unity interface, kan? Lepas tu dah ada Vuforia account dan plugin,
baru boleh kita start tutorial ni. So ada siapa yang belum ada benda ni? Unity, siapa yang belum ada? Semua dah ada ni kan? Dah ada dah patutnya. Bagus tu. Tapi tak apalah kalau tak ada pun webinar ni dia record kan? Yes. Nanti we can share the record session. Okay. Nanti boleh boleh watch back lah, tengok balik lah semula kalau tertinggal ataupun nak ulang tayang ke apa. Ataupun saya ada buat record saya sendiri, nanti saya akan share. Satu lagi, sebelum kita start kita punya tutorial, saya dah ada share link ni. Saya rasa ada kot dekat dalam Meet sana. Sekejap. Oh alamak, dia dah terdelete lah. Mana Meet? Okay, saya share balik file ni. Okay, ini ARKit, bukan ARKit, package yang saya dah preparekan untuk korang untuk try lah sebenarnya. So korang download, dalam tu ada 3 folder tak silap. Ada model, ada image tracker dengan dia punya satu lagi software tu panggil Lean Touch. Itu saya akan tunjuk selepas ni lah, apakah benda-benda tu semua. So saya tunjuk sepitas selalu macam mana kita nak dapatkan Unity lah. Sebab tadi ramai yang PM, diorang tak dapat Unity. Diorang tak dapat download Unity dengan betul lah. Okay. So basic Unity workshop. Okay, mula-mula pergi kat website dia, search dia Unity Engine. Lepas tu pergi tekan get started button tu lah. Kemudian dia ada keluar individual dengan teams kan. Korang pergi dekat individual. Lepas tu dia akan keluar, ada 2 choice lah, sama ada student ataupun personal. Untuk nak cepat, okay, korang tekan je personal ni. Sebab kalau nak pakai student ni dia kena ada application process lah, dia take weeks lah to get the student plan. Tapi bila korang dah dapat student plan ni, dia sebenarnya membantu korang untuk asah bakat korang dalam Unity ni lah. Kemudian sekarang kita download Unity personal. Kita tekan je get started tu, kemudian first time user. Lepas tu dia akan download. Bila dah download, run uninstall lah. Tekan lah macam biasa, macam mana nak install, I agree semua. Bila dah siap, okay, sekarang kita nak buka Unity. Okay, saya nak semua ambil perhatian, okay, kat sini. Ni adalah 2 benda yang berbeza. Walaupun Unity dah install, kalau kita nak buka Unity, I tak suggest korang buka Unity straight away. Macam belah kanan ni, korang search Unity tu buka Unity. Ni adalah Unity Engine. So sebab apa? Sebab bila korang dah develop project, macam-macam project, so kalau korang buka Unity, dia akan ada isu nanti. Sama ada version tu salah ataupun file yang Unity tu dah corrupt, macam tu lah. So for safe, I suggest korang untuk buka Unity Hub. So daripada Unity Hub ni, segala projek tu akan keluar dekat sini. So kat sini, dalam Unity Hub ni korang boleh buka projek korang ikut version yang version lah. Dia ada macam-macam version. Version tu tahun, macam tu. So semua tengah buka Unity ke? I hope semua tengah buka Unity lah. Bila korang buka Unity at the first place, okay, macam ni lah dia punya Windows dia. So first, kalau korang perasan, korang punya account masih belum login dan license korang masih belum activate. So what you need to do is, first you need to log in lah. So go to the icon top right corner and log in with your ID. Kemudian pergi ke dah login tu, nama korang akan keluar lah kat situ. Macam saya ni Zul kan, Zul ZZ. Okay. So selepas tu pergi ke settings. Pergi ke settings yang ada gambar gear tu.
pergi ke tab yang kedua, license management. Sekarang kita nak activatekan license. Tadi license tak valid kan, ni kita nak kena activatekan. So bila tekan activate new license, just click either these two lah, Unity Personal, sama ada dua ni, the company or organisation I represent earn less than 100,000 or I don't use Unity in a professional capacity. So dia basically dia lebih kurang sama sajalah. Tapi kalau Unity Plus and Pro ni dia lagi advance lah, tapi tu kena bayar. Just click on this option lah. Then next, bila dah tekan license anda license dah activate lah maksudnya. Kalau perasan dia activate selama 2 minggu. So apa dah akan terjadi kalau license dah expired? Jangan risau, just renew saja. Dia tak ada kalau dah expired kena beli ke apa, dia bagi trial 14 hari ke. 14 hari tu dia just expired, lepas tu korang just kena renew saja. Simple as that. Yes, sorry, please show in the slideshow full screen. What dia? Dia tak nampak. Show in the slideshow full screen. Oh lupa. Yes. Yeah, this one. Just what I need to tell is just activate new license lah. Kalau dah expired, renew. Dah tu je. Okay, kemudian pergi ke home page, back lah, maksudnya dekat preference ni back, pergi ke home page dan pergi ke tab yang keempat. By right, bila korang baru je install, ruangan ni kosong sebenarnya. Ruangan ni kosong. Kan tadi saya dah cakap ada banyak version kan. Ni lah version dia. Ada version 2018, version 2019, version 2020. So saya start develop daripada 2018. So bila time bila masa macam dah masuk 2021, dia akan keluar lah 2021. Kita nak kena stay updated lah. And then yang icon-icon ni adalah modul, dipanggil modul. So macam contoh kita nak build application for what? Build application for Android. So kita kena add Android punya modul. Kalau kita nak build application untuk iOS, kita add iOS ni modul. Kalau kita nak build application for Microsoft HoloLens and so on. So right now kalau kita nak kena add lah Unity engine kita ni, tekan add, tekan je button biru ni add. Lepas tu dia bagi kita pilih version yang kita nak. So I recommend you to choose the latest LTS. LTS means long term support. Jangan gatal-gatal pakai 2021. Sebab bila kau pakai 2021, sekarang 2021 kan, bila kau tengah buat projek korang sekarang, maybe next month dia ada update baru, and then maybe your project dah takkan berjalan dengan sempurna. Dia ada yang kata glitch ataupun ada bug lah kat situ. So dia tak stabil. So for safe, I suggest you guys to download Unity 2020. Saya sekarang tengah pakai yang ni lah. So tekan next dan dia akan install lah. Bila dah install, dia akan keluar yang kotak kecil ni. So sekarang apa yang kita perlu buat, kita kena add modul yang saya cakap tadi. Tekan yang 3 titik ke atas ni. Lepas tu add modul. Okay, ni pun penting. Kalau korang buat untuk Android, just click on Android. Kalau korang buat untuk iOS, click on iOS. For safe korang, bagi saya lah, sebab korang akan buat project ni, aplikasi ni untuk user kemungkinan ada pakai Android, ada pakai iOS. So korang nak kena ada dua-dua ni. So just take this two only, dah cukup. Yang lain ni semua untuk ada device lah, macam HoloLens ke and so on lah. So tekan dua ni, then make sure kau punya space cukup lah. Dan satu lagi perkara penting, make sure yang bawa Android ni, these two option also nak kena tekan lah. But kalau tak ada, nanti korang memang tak boleh nak build application. Lepas tu bila korang post setting, macam korang dah kemudian buat, dia akan jadi lebih masalah. So make sure buat macam ni lah. Tekan Android support, Android SDK, OpenJDK dengan iOS support. Itu saja. Okay, after that it takes quite of time untuk download segalanya lah. Untuk download segalanya sebab besar file tu. Mungkin hari ni kalau korang dah buat earlier, tengok video yang saya dah buat tu, mungkin senang lah untuk korang buat sekarang sebab korang dah buat kan. Tapi kalau baru first time buka sekarang, mungkin ambil masa lah. Mungkin korang kena tak dapat buat tutorial hari ni lah. Okay, next.
Okay, kita start new project. How to start a new project? Go to the project at the first step and add. Sekejap, first step dia keluar macam mana nanti. Okay, ni. Dia keluar macam ni. Sekarang kosong kan? Okay, sebab korang tak ada project. So tekan je new. Lepas tu dia akan keluar window ni lah. Lepas tu is enter atau rename your file name as accurately. Why accurately? Sebab after this you won't able to change. Bukan won't able, I'm not recommending you to change it later, because when you change it later, the file might be corrupt lah. Bila korang dah buat project tu lama-lama kan, dah macam-macam kan, sekali file corrupt. Okay, macam satu pembaziran masa lah. So make sure nama tu betul dan jangan tulis macam untitled ke title 1, title 2, tutorial 1, tutorial 2. Tu janganlah. Okay, sekarang saya buka Unity lah. Saya tunjuk yang sebenarnya. Okay, macam saya cakap tadi, kita search for Unity Hub. Kita buka Unity Hub. Alright. Okay, janganlah buat macam ni, tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3. Ni saya je nak contoh, tunjuk contoh. Okay, kita buat klik new. Kita tulis AR webinar. AR webinar. Right, June. Okay, so create. So far semua boleh catch up ke? Boleh. Boleh ada setakat ni ada beberapa soalan tak? Masih ada tu. So far so good. So good Okay, kalau ada masalah boleh you can share at the chat area juga ya. Chat room. Right, please proceed. Alright. Okay, first time user kita akan dapat lihat macam ni lah, kosong semuanya. Okay, on the top left corner ni adalah hierarchy, space hierarchy, apa kata apa, hierarchy space lah tentu. Hierarchy space ni tempat kita uruskan kita punya konten-konten kita tu lah. Okay, contoh kalau kita ada cube, kita right click kat hierarchy tu, kita tekan 3D object, tekan cube. Lepas tu cube akan keluar dekat tengah ni. Tengah ni dipanggil player. So kita boleh interact lah dengan player ni macam apa, software 3D. Then macam saya cakap tadi, kita boleh arrange kan. Okay, let's say saya nak letak sphere kan. So ada dua objek. Nampak tak, ada dua objek. So kalau saya tekan sphere, saya gerak. So dia sphere saja bergerak. Kalau saya tekan cube, cube saja bergerak. Okay, kalau saya letak sphere, jadikan sebagai children of the cube, nampak ni, dia jadi apa, apa orang panggil, children lah, children parents punya concept lah. The sphere is the children of the cube. So bila kita tekan cube, kita tekan cube saja, dua-dua bergerak. Tu basic lah. Kemudian kat bawah ni dipanggil asset manager, package manager, project manager, silap. Okay, project manager. So kat sini lah tempat kita nak simpan kita punya konten-konten. Contoh kalau kita nak ada konten apa, kita buat folder baru lah. Contoh kita buat folder, okay, kita letak 3D model. So kita buat lagi satu folder, kita letak mungkin apa ni, material. So nanti kita letaklah part-part kita ke dalam ni. Okay, korang dah, kalau korang notice kat chat box tu ada satu link yang saya bagi, Google Drive punya link. Ni, alah, tak ada orang panggil apa, tak ada labeling lah. Saya send kat sini, AR webinar kit. Okay, AR kit lah. So download kat sini, saya dah preparekan projek untuk korang lah.
Right, nanti bila korang dah buka, dah download, okay, korang akan dapat 3 folder ni lah. So korang letak je, just drag and drop saja, drag and drop je. Senang. Tengok file dia obj. Okay. So kita dah ada ni lah 3D model dia. So macam mana kalau kita nak masukkan 3D model ke dalam player ni? Sama je, kita drag and drop je. Tu. Okay. Tu dia. Ni panggil apa? Ni caliper. Okay. Ni panggil caliper. So kalau kita nak drop kat sini pun boleh juga. Tu. Brake pad. Brake pad. Ni brake pad. Okay, ni disc brake. Ni disc brake. Ada yang tengah try ke? Okay. Okay, saya skip lah kot video yang part ni sebab video ni dah ada dalam part ni saya dah masuk dalam part tu lah. Saya terus skip ke macam mana kita nak buat AR lah. Saya akan buka yang file project saya yang dah ready . Okay, okay, bila korang dah buka Unity korang, sekarang kita dah ada 3D model semua kan. Macam mana kita nak produce dalam bentuk AR? First kita nak kena add import Vuforia punya ni lah, plugin lah. Macam mana kita nak add? Kita pergi ke Windows, kita pergi ke Asset Store, search online, then dekat browser tu just search for Vuforia lah. Baik. Kemudian pergi kat yang ni, Vuforia Engine ni. Okay. Kalau pertama kali dia akan tulis download, tak salah saya, download. Bila download dia suruh import. Bila import, open Unity lah. Kemudian package manager akan pop up keluar lah. Ni namanya package manager. So sekarang kalau korang right click dekat hierarchy tu, kat sini patutnya kosong tau. Sebab korang belum import lagi. Okay, kalau kosong, korang kena pergi ke package manager, korang tekan kat bawah sini ada Vuforia Engine, korang tekan import. Dah tekan import, kemudian dia ambil masa lama jugalah, dalam 5 minit. Tak salah saya, 5 minit untuk import segala plugin tu ke dalam Unity. Bila dah habis import, macam mana korang nak pastikan Vuforia tu ada dalam Unity korang? Just right click, korang boleh lihat Vuforia Engine punya features ni dah ada dekat sini. Okay, so far so good. Okay. Okay. Right. Okay. Okay, sekarang step pertama kita nak buat AR. Right click dekat hierarchy. Okay, pergi dekat Vuforia Engine, pergi tekan AR camera. Okay. First place korang, kalau korang akan perasan ada dua kamera tau. Main camera dengan AR camera. Okay, kita perlukan satu kamera je sekarang ni. So which is kita perlukan satu kamera which is AR camera lah. So main camera tu korang just delete saja. Okay. Kemudian bawah AR camera ni kan, korang right click. Okay, korang right click kat AR camera, korang right click, pergi ke Vuforia Engine, pergi ke image target. Okay, nampak tak image target ni dia automatically dia menjadi children kepada
AR camera. So bila AR camera ni bergerak, image target ni pun akan ikut sekali lah. So kita tekan balik dekat AR camera. Okay, kita tekan balik dekat AR camera. Okay, korang perhatikan dekat sini, kat belah ni dah panggil inspector. Okay, ni inspector. Korang tekan open Vuforia engine configuration. Okay, by right korang punya license key ni kosong macam ni. Macam ni. So first thing korang kena add license key. Okay, tekan add license. Okay, kalau yang siapa belum ada Vuforia punya engine developer portal, korang kena register lah. Ni tak lama pun, just register and then korang kena verify punya account dekat email korang, email masing-masing. Kemudian dah boleh pakai lah. Dia tak perlu tunggu authentication ke verification ni, tak perlu. So just log in. Okay, sekarang kita nak ada license key. License key tu membolehkan kita develop AR. Okay, dia free saja. Cuma kita nak kena dapatkan key tu lah. So macam mana kita dapatkan key? Kita tekan get development key. Okay, kemudian isi nama lah, AR webinar. Okay, Jun. Okay, so klik check box ni, kemudian confirm. Kemudian kita dah ada lah kita punya license manager ni. Tekan license manager ni dan kita akan dapat lihat kita punya key dekat sini. Okay, alamak. Okay, dah dapat kita. Okay, kita tekan je key kat sini. Sekejap, dorang kacau lah. Okay, kita pergi balik kepada kita pergi balik dekat Unity. Kita pastekan dekat sini. So kita dah ada kita punya license, betul tak? Okay, kita dah ada kita punya license. Then what's next? Kita pergi dekat image target. Okay, dekat sini type ni dia from image kan. Okay, korang tekan database, from database. Sekarang database, okay, ni sebab saya dah download, dia ada lah. Kalau ikut dia empty. So apa nak perlu buat, kita tekan add target. So dia akan jump balik ke website tadi. Okay, dia jump balik ke website tadi. So kita tekan kita masuk balik license manager kita tadi tu, AR webinar Jun tu. Okay, kita tekan target manager. Okay, kemudian barat sini kosong lah sebab first time kan. So korang add database. Okay, add database. Korang tak nama database korang. Okay, tak, let's say automotive. Lepas tu tekan create. Bila dah tekan create, okay, sini pun by right kosong lah. By right kosong lah. So kat sini lah kita nak uploadkan kita punya image tracker tu ke dalam what we call database. Ni panggil database. Okay, tanpa database kita tak akan dapat tracker. Tanpa tracker kita tak akan dapat augmented reality tu lah. Augmented reality tu. Okay, so kita tekan add target. Just browse your file. Okay, sekarang browse file yang kita download tadi tu, yang saya bagi link tadi tu kan. Mana oh sini. Sekejap. Bila dah download, bila tekan ARKit ni, okay, korang dah download, korang akan dapat file ni. Tiga folder ni, betul tak? So korang pergi dekat folder tracker. Okay, ada 3 image target lah kat sini. 3 image target. Right. Okay, korang sekarang korang tekan ni lah. Senang, for simple lah. Kita tekan heat exchanger. Okay, kita upload heat exchanger kat dalam database tu. Mana okay, kita browse file tu.
Okay, ni tracker kan. Okay, tracker kita upload lah. Hit passenger. Open. Kemudian okay, width. Width ni okay, bila korang dah ada korang punya tracker, korang mesti print kan korang punya tracker tu. So dapatkan exact width dia. Okay, for let's say tracker saya tu adalah apa ni, 2D drawing, kertas drawing lah, technical drawing. So technical drawing turns out to be A4 paper lah. Width dia panjang A4 berapa? 29. So saya letak 29 cm mewakili 29 unit lah. Satu unit mewakili 1 cm. Kemudian nama ni pula, okay, dia semua huruf besar. Kemudian boleh huruf kecil. Boleh huruf kecil. Okay, dia korang tak boleh ada gap. Kalau korang ada space, korang kena underscore lah. Macam tu. Okay, kemudian korang tekan add. Nanti dia akan upload. Bila dah upload, successfully upload, dia akan keluar rating. Okay, dia akan keluar rating. Rating tu menunjukkan efficiency ataupun performance tracker tersebut lah. Okay, saya show pictures. Maknanya kalau tracker tersebut kurang, macam 1 bintang, dia bila kita buat AR nanti, kita punya AR tu tak stabil. Kejap goyang-goyang, ataupun AR tu tak keluar, ataupun AR tu dia sendiri berpusing-pusing macam tu lah. So sebab dia punya tempat dia nak grip content tu dia nak place dekat tracker tu tak banyak dia punya kata apa dia punya grafik dia. So kalau tak dapat yang at least kita nak dapat yang 3 lah. 4 dah cukup dah. Kalau dapat 5 tu adalah terbaik lah. Okay. Kalau korang nak macam contoh korang dapat 1 kan, korang just tekan ni je, update target. Okay. So far so good Ke ada soalan? Ajar, sorry nak tanya. Ya, saya. Untuk ad tracker tu, kita hanya masukkan title block ke atau kita boleh masukkan benda lain lah? Untuk title. Sekejap mana add target ni? Untuk yang ni lah. Okay. Yang terus ni kita hanya boleh masukkan title block, which is yang macam Ajar buat, ataupun kita boleh masukkan model drawing. Boleh? I mean bukan drawing, model sebiji ke dalam title block. Oh, boleh. As long as nama tu macam saya cakap tadi lah. Kalau nak ada space, make sure space tu digantikan dengan underscore lah. Nak tukar nama apa-apa pun boleh. Maksud betul tak? Maksud saya file tu. File dalam title block ke ataupun assembly punya model. I mean bukan dalam title block. Macam ni Ajak dah buat dalam title block, betul tak? Oh, okay. Okay. Maksudnya format sama ada dia CAD ataupun title block macam tu drawing Betul. Okay. Okay, target ni, okay, sorry thank you for remind me about that. Dia adalah image, image tracker. So benda ni adalah gambar. Dia dalam bentuk JPEG, JPEG. So okay, contoh kalau korang nak jadikan tracker korang, contoh korang punya tracker ni apa orang panggil ni, technical drawing ni kan. Okay, korang pergi dekat print, korang screenshot snipping tool kan, korang snip dia punya drawing ni, kemudian kau save dalam bentuk JPEG. Lepas tu itu yang file yang kita nak, JPEG. Dia bukan dalam bentuk drawing ataupun dia bukan dalam bentuk CAD. Jelas? Okay. Okay, faham. Dia format yang untuk gambar ni hanya JPEG je tak saja. PNG ataupun yang lain semua tak boleh. Dia dalam bentuk JPEG sahaja. And tak semestinya nak bentuk dalam technical drawing tau. Korang nak buat QR code pun boleh. Bagi saya QR code is the best. Sebab QR code dia punya dia ada banyak pattern kan. So senang dia nak model dia nak grip, dia nak stay on the image tracker. So dia stabil lah basically. Okay. And then tak semesti nak monochrome, tak semesti black and white. Kau nak letak colour pun boleh. Alright. Depends lah. So move on. Apabila kita dah upload segala image target kita ni, what's next? Okay, kita kena select lah. Kita select image target yang kita nak masukkan dalam Unity tu. Okay, kita select. Lepas kita download. Tekan download database. Okay,
tekan Unity Editor. Ni penting kalau korang tak tukar ni memang tak dapat lah upload ke dalam Unity. Okay, just download. Okay, bila dah download, right. Okay, dah sejam dah Okay, bila download korang just tekan je. Nanti dia akan keluar ni lah. Ni sebab ada, kata apa, sebab saya dah ada benda ni kat dalam sistem saya. So dia kata apa, dia ada duplicated lah. Kalau korang first time upload korang punya image target, dia tak ada benda ni lah. So just tekan import sahaja. Okay, bila tekan import, okay, korang ada lah korang punya ni, korang punya tadi apa tadi, dia panggil apa, ni Asset Manager, korang punya target manager. Okay, tadi mana? Automotive kan? Okay, ni panggil target manager punya nama lah. So korang ada target manager, korang tekan target manager, kemudian keluar lah. Ada 3 gambar kita upload tadi kan. Ada conveyor, ada heat exchanger, dan juga ada kita apa ni, brake assembly. Alright, then what's next? Okay, tadi ada 3 elemen, betul tak? Saya cakap ada apa asas dia? Ada camera sensor, betul tak? Camera sensor tu nanti kita dah build. Sensor tu telefon kita lah, ataupun sekarang kita nak pakai webcam pun boleh. Kemudian 3D tracker. So kita dah ada tracker. Inilah tracker dia. So whenever the camera sensor trace the tracker, dia akan augment ataupun overlaykan content tersebut. So sekarang kita nak masukkan content tersebut. Okay, for this tutorial saya buat ni lah, heat exchanger lah. Okay, heat exchanger. Right. Okay. Saya harap semua dah prepare lah dia punya apa ni, folder ni. Ada 3D model, ada material, dan tu sajalah untuk setakat ni. So letak semua file yang korang download tadi tu, 3D model tu, 3D model ni, semua file-file ni ke dalam 3D model korang, folder 3D model korang, supaya senang korang nak manage korang punya content. Okay, alright. Okay, sekarang kita nak masukkan content kita kat image target ni. Okay, kita right click dekat image target. Okay, image target. Tak perlu right click. Kita tekan image target ni. Okay, kemudian kita masukkan content kita. Okay, contoh sekarang heat exchanger kan, heat exchanger, right. Korang masukkan di dalam image target. So heat exchanger ni dia part of the children of the image target. Ni. Okay, mana heat exchanger dia? Tak nampak pun. Sebab apa? Sebab heat exchanger dia kecil sangat lah. Kita kena ubah lah scale dia. Okay, saya try 500. Okay, 500. Okay, see, dia kan dapat pula. Okay, sekarang tak center. Macam mana nak centerkan dia? Senang je, kita tekan dekat content tu, kita tarik dia punya axis. Okay, ni untuk translation. Translation. Kalau nak buat kat sini pun boleh, kalau nak adjust kat sini pun boleh. Kalau nak buat rotation, korang tekan kat keyboard korang, tekan R. Bukan R, tekan E, silap, tekan E. Okay, dia akan keluar globe ni lah. So korang boleh adjust dia punya rotation according to the axis lah. Nak precise, korang boleh edit kat sini lah. Rotation towards Y axis. Okay. Okay, nampak tak beza pergerakan tu? Ini macam ni gerak dia. Okay, kalau saya ubah daripada sini, gerakan dia macam ni. Tu beza local dan juga global. Kita dynamic ada belajar local global kan. Kat sini pun ada local global. Okay, kalau korang nak adjust locally, korang boleh adjust dekat dia punya model ni lah. Okay, sekarang saya nak dia 90 darjah. Okay, saya adjust tulis ni 90. Cun. Okay, nampak tak aku tersilap buat tadi? Okay, aku tekan ni,
aku terus tekan yang dalam ni, dia dah highlight ni, kita terus tarik. Kenapa jadi sini? Sebab saya tak tekan folder dia, saya tak tekan full assembly dia, saya tekan dia punya komponen dia. So for safe, korang nak gerak, sebelum korang nak gerak tu, korang tekan full assembly dia. Okay, korang baru adjust lah dia punya position dia. Okay, alright. Okay, sekarang macam mana kita nak, sekarang colour dia tak cantik. Macam mana kita nak cantikkan dia? Kita tekan dekat model tadi kan, mana tadi, heat exchanger kan. Perhatikan dekat belah kanan, dekat inspector ni. Dekat material, korang kena ubah satu korang kena ubah ni, import via material. Lepas tu tekan apply. Dia ambil masa kejap. Kemudian korang pergi kat material korang. Sekarang korang tak ada material. Material tu color lah sebenarnya. Korang right click dekat ruang, tadi kat folder ni kan, saya besarkan. So ada folder 3D model, ada material dan juga lean. Ini 3 yang penting. Yang lain tu dia memang default, memang dah ada lah. So buka folder material. Right click dekat space ni, kita create new material. Dia tak keluar. Ada, tak tertekan tadi. So kita letaklah kalau apa, mungkin metal silver lah, atau metal lah, steel kan. Tekan select this, then you can change the color of the material at the settings lah, kat sini. Tekan, kemudian kau boleh ubah color dia. Let's say heat exchanger saya nak warna merah. Saya ubah warna merah lah. Merah dia tak apa cerah. Bila merah dia tak bercerah kan, tak bercantik kan, kita boleh adjust dia punya ni lah, dia punya surface. Nampak tu, dia kilat sikit. Lepas tu dia punya smoothness dia. Banyak korang kena explore sendirilah actually. Bila dah siap, korang ambil material ni, korang just drag saja. Nampak tak? Senang tak? Kau nak colour apa? Kau nak sini colour merah, tak sini. Kau nak sini colour merah, tak sini. Sini colour merah, tak sini. Kalau nak satu set semua colour merah, kau boleh je kau drop dia. Tak boleh. Sebab dia dalam prefab. Kau kena drop satu-satu lah. Ni satu. Ni satu. Macam tu. Sebab saya rasa ni penting kot untuk korang nak cantikkan. Korang nak kena let's say korang nak buat AR content, mesti nak cantik. So perlulah korang tahu macam mana korang nak adjust dia punya estetik dia. Dah nak siap dah ni. Kita dah ada 3D content, kita dah ada image target, kita ada AR camera. Sekarang kalau korang perasan ada file lean ni. Lean ni adalah satu feature sebenarnya. Dia third party punya. Dia membolehkan kita untuk adjust 3D content tu. Lagi saya tunjuk ni semua dah ada. Kita dah ada AR camera, kita dah ada image target, kita dah ada heat exchanger. So settle lah. So untuk test, kita tekan play. Rasanya tak boleh, sebab saya tengah buka webcam saya dekat Meet. Sekarang webcam saya dah ready. Tekan play. Bismillah. Tu. Kalau bila kamera ni dia dah kata apa,
dia dah nampak tracker yang kita dah set up tadi. Nampak tu? Dia automatic augment ataupun overlay model kita tadi tu. Nampak tak? Cepat je dia keluar. Nampak tu? Bila saya gerakkan model ni, dia bergerak sama. Nampak tak? Okey, saya nak zoom ke dalam. Okey, tak nampak apa, gelap. Sebab tak ada cahaya. Cahaya yang ada sekarang ni yang di directional light ni, dia static kat satu tempat. Dia cahaya dia dekat arah satu tempat je. Kalau kita gerak-gerak, cahaya belakang tak ada, so gelap lah. So macam mana kita nak buat? Kita pause dulu. Okay, saya nak cahaya tu dia bergerak ikut kamera tu. Umpama macam kita pegang torchlight, kita nak masuk bilik gelap. Macam tu lah. So senang je. Right click, kita tambah cahaya light, directional light. Nampak tak dia tu terang kan? Kita boleh ubah dia punya direction dia. Nampak tu cahaya ni. Okay, sekarang kan saya nak kamera ni, dia cahaya ni dia bergerak ikut kamera. So saya just drop cahaya ni di bawah kamera ni lah. So whenever kamera ni bergerak, cahaya tu pun ikut bergerak sekali. Nampak? Okay, kita test Bismillah. Okay, try masuk dalam. Agak nampak apa? Nampaklah heat exchanger dia. Nampak dalam, panggil apa ni? Tube. So nampak tak pentingnya ataupun bagusnya teknologi ni. Contoh kalau kita design boiler kan, takkan, macam mana kita nak tengok boiler kan sempit, macam mana kita nak masuk ke dalam boiler kan. So kalau dengan ada AR ni kan, kita boleh tengok design tu yang kita dah ada tu, kita boleh just masuk ke dalam. Macam tu kita boleh tengok, kat sini kat sini, okay, kat sini gap dia berapa dia punya tebal tube dia semua, macam mana. Sini ada lubang rupanya. Dengan AR lah kita dapat tahu macam mana design tu dengan lebih detail. Okay, ingat tak saya cakap lean tadi? Okay, mana tadi? Lean ni kan. Okay, tanpa lean, bila kita dah augment 3D content ni keluar, kita tak boleh gerakkan tau. Kita dapat gerakkan model ni. So, contoh saya nak model ni dia ada dekat pintu sebelah sana. Boleh tak? Boleh je kita gerakkan lah benda ni kat situ lah. Tapi kadang-kadang kita nak ada adjustment sikit, mesti nak kena adjust pakai kamera, pakai tangan kan. So kita perlu ada satu features tu lah, dipanggil lean tu lah. So macam mana nak masukkan lean tu? Senang saja. Okay, kita pause dulu. Patutnya kena rehat dulu kan, dah sejam. Okay, mana lean tadi? Okay, dekat hierarchy tu kita right click. Okay, sebelum tu kita tak ada lean kat dalam ni. So kita masukkan lean punya folder ke dalam package manager ni, project manager. Okay, dah ada dua. Okay, right click dekat hierarchy, kat lean kita tekan touch. Okay, touch. Kemudian dekat package manager ni kita tekan lean. Kita tekan kita tekan touch. Lepas tu kita tekan extra. Lepas tu benda ni yang penting lah, 3 benda ni lah. Okay, sekejap. Right, lean drive translate. Okay, lepas tu lean scale, check scale, lean pinch scale. Okay, dengan lean twist rotate, lean twist rotate. Okay, 3 benda ni penting sebenarnya. Korang masukkan 3 benda ni. Tadi sikit mana? Translate, pinch scale dan juga twist rotate tadi. Okay, kita ada 3 ni. Kita masukkan ke dalam 3D model tu. Just drag and drop. Kita drag, kita drop kat situ. Boom. So macam nak tahu script ni
benda yang kita pilih 3 tadi ada pada heat exchanger tu. Kita tekan heat exchanger, kita boleh tengok settings tu ada pada heat exchanger tu. So let's see, does it works. Okay, tadi tak boleh gerak kan? Tengok, dah boleh gerak. Right. Sebab sekarang ni ada satu tangan, satu mouse. So kalau bila kita dah buildkan dalam bentuk software telefon, so kita boleh adjust dia punya rotation menggunakan 2 jari lah. 2 jari bergerak macam ni. So that's it lah. Okay, dah siap kita punya content. Sekarang nak buat apa? Sekarang kita boleh build kita punya application. Okay, macam mana kita nak build? Tekan file, build settings. Okay, sekarang ni kita dalam platform Windows sebenarnya. Kita nak build application for Android. So tekan Android, then switch platform. So nanti player ni dia akan berubah dalam size Android, size telefon lah. Dia akan memanjang. Semua okey tu? Okay. Okay. Sorry saya terpaksa buat sepintas lalu cepat sebab takut tak sempat untuk korang tengok sampai habis. Ini saya rasa apa yang saya tunjuk setakat ni semua korang dah boleh buat lah kot. Itu je basic dia. Okay, sekarang bila kita play, tadi kita play dia memanjang horizontally kan, sebab kita menggunakan platform Windows. Okay, sekarang kita nak bila kita switch dalam platform smartphone Android, so dia punya window player tu dia akan memanjang ke bawah. Tak keluar. Sekejap. Sepatutnya lah. Oh, saya rasa sebab dia dah settingkan apa orang panggil landscape kot. Tapi tak apa, itu tak penting pun. Yang penting sekarang ni kita dah switch ke Android. Kalau siapa yang nak buat untuk iOS, switch ke iOS. Okay. Sekarang kita dah ada Android. Kemudian senang saja. Oh, before that kita tekan play settings. Okay, bila kita tekan play settings, okay, ambil perhatian kat benda ni. Kalau benda ni korang tak buat betul, memang korang tak dapat build lah application korang. Okay, make sure part yang ni ada company name, ada product name, betul tak? Okay, korang pergi kat bawah. Right, korang pergi kat identification. Okay, ada Vivera Engine, tengah dot Vivera Engine. Okay, default company ni okay, default company ni contoh Eden Reka. Okay, product name heat exchanger. Okay, so dekat bawah ni package name ni kau kena ubah exactly com.edenreka, okay, dot heat exchanger. Exactly the same. Kau nak kena pastikan dia sama. Kalau salah dia dapat build tapi kau tak dapat run kau punya software lah, application dekat telefon. Dah, lepas tu pangkar, tekan build. Kemudian kat sini lah tempat nak namakan aplikasi korang. Okay, saya letak ni lah, apa nama dia ni, Nestle SAC Heat Exchanger. Okay, save. Okay, kalau ingat tak mula-mula saya ada letak ada OpenJDK, ada Android JDK. Kalau korang tak ada dua-dua komponen tu, maknanya korang tak boleh buat part yang ni. Korang tak dapat buat package ni. Okay, okay, di tengah ni lah. Sekejap. Right, dia ambil masa sikit lah untuk build application ni.
Alhamdulillah. Okay, kalau perasan, kalau korang developer, tengok APK. APK ni apa? Android punya application lah. Android application kit kot. Okay. Kemudian korang send ke telefon korang. Contoh sekarang saya send ke WhatsApp saya lah. Okay. Dah send tu. Bila korang dah send, tengah download. So saya akan presentkan aplikasi tu melalui telefon saya lah. Alah, doktor minta approve kan. Doktor ada tak situ? Okay, try now. Okay, saya right. Okay, sekarang saya share screen phone saya. Nampak tak? Okay, dah ada dah. Pergi ke tadi saya hantar kat WhatsApp kan. Okay, pergi ke Nestle ni tadi tu. Okay, application tu. Okay, kita tekan download, install. Okay, app not install. Okay, ada problem kat sini. Sekejap. Sebentar korang dah buat ke? Okay, kalau korang dah buat, kalau ada problem nanti korang, kalau tak ada problem tu by right tak ada problem lah sebenarnya. Oh, saya tahu kenapa. Sebab storage dah penuh. Tapi saya tunjuk satu contoh lah Saya tunjuk satu contoh yang ada pada slide saya ni. Okay, saya dah prepare dah awal kalau worst case berlaku. Okay, kita tengok balik kat screen. Slide. Okay, ni contoh dia lah. Wait lah. Contoh bila dah siap, nanti aplikasi tu akan run macam ni lah. So bila kita dah download, okay, ni contoh dia lah. Okay, ni sebab saya ada buat additional punya setup. Okay, saya ada buat dia punya menu tu semua. Itu advance lah. Okay, itu advance. Ni saya tunjuk contoh lah. Okay, tu dia. In this case saya buat 3D content saya dalam ni lah. Content saya tu milling lah, milling machine. So tengok, saya boleh gerakkan saya punya milling machine tu gunakan tangan saja. Dan saya boleh buat ni advance lah. Okay, kita boleh buat animation. Bila kita tekan button animate, dia animate. Okay, so kalau kita let's say kita nak besarkan, kita besarkan. Kita boleh close up dekat dia punya drill tu. Drill bit tu dia berpusing bila saya tekan animate lah. Ni advance lah. Ni memang tak cukup sehari lah nak ajar. Okay, tengok, saya boleh alihkan saya punya content tu kat tempat lain. Nampak tak? Mungkin saya nak settingkan mesin ni kat sini. Tengok proper tak mesin ni berada kat sini. Okay, okay, next. Okay, saya try 3D content lain pula. Okay, in this case saya letak ni lah, lathe lah, turning machine.
Tengok betapa apa senangnya bila kita nak present online. Kalau contoh kita ada buat design project, betul tak? Macam semester 5 atau semester 6. Kita nak present kita punya model kan. Kita nak seolah-olah benda tu ada kat depan kita. AR ni sangat membantu. Part tu. Contoh, okey, part ni department yang ni yang buat. Okey, dia punya dimension dia sekian dan material yang dipakai sekian. Macam tu. Right. Okay, that's for part video ni. Yang ni lagi advance lah actually. Okay, ni yang paling latest punya development, mana saya integratekan IoT dalam AR saya. Okay, so bila saya tekan button tu, okay, ada on off kan. Saya tekan LED on, LED off. Okey, situ adalah microprocessor sebenarnya. Pakai ESP8266. So dia ada wifi. So bila saya tekan on, nyala. Bila saya tekan off, dia padam. Nampak? Saya tak ada connect telefon saya dengan board tu pun. Saya just connect guna wifi saja. So kita boleh adaptasikan benda ni kat kilang. Let's say kilang kan, mana mesin ada kita nak, kalau boleh kita nak jauh pada mesin sebab nak elakkan apa harm ataupun hazard. So dengan adanya features ni, kita dapat switch on off melalui phone saja ataupun melalui device saja. Senang tak? Saya rasa tu sajalah kot contoh yang saya dapat tunjuk. Setakat ada persoalan tak? Jangan nak tanya. Ya. Please. Tu yang tadi kita upload dalam target manager kan? Ya, saya. Yang that drawing tu kita kena print ke kalau untuk displaykan dia? Okey, saya dulu tak ada printer. Saya macam tu lah situasi awak kan. Awak tak ada printer. Okay, awak nak tunjukkan konten awak dekat ni lah, menggunakan apa awak boleh tunjukkan. Awak boleh screenshot awak punya tracker tu, lepas tu letak displaykan dekat telefon yang lain. Maybe tablet ke, tablet besar sikit kan. So bila tracker tu dah berada display pada display telefon, so telefon yang satu lagi yang punya app tu, bila dia dia imbas dia scan tracker yang berada dalam display telefon tu, so dia akan keluar juga. Sama je. Let's say kita ada projector kan, screen projector, kita projectkan kita punya tracker dekat dinding, so it works the same, sama juga. Dan dia tak semestinya ada bentuk dalam drawing, dia tak semesti nak dalam bentuk A4, dalam size A4. It could be any size, as long as as long as your tracker tu, okay, dia punya star tu banyak lah. Dia kalau boleh dapat 5 tu 5 lah. And dia kalau boleh, dia tak ada reflection. Kalau boleh di kertas sebenarnya. Sebab kalau ada reflection, nanti dia akan ganggu tracking activities tu. So nanti kita punya content tu tak stabil, dia akan goyang. So bila kita nak present, tapi kita punya mesin kita kita punya content kita gegar-gegar, macam tak nice lah kan. So kalau nak lebih bagus, print lah dalam bentuk kertas. Okay, ada chat ke? Tak ada. So any questions? I already give you 3 module, 3 example you can try it for your own lah. So yang heat exchanger tu yang kita buat tadi. Lepas tu yang kedua adalah brake pad. Yang ketiga adalah meja conveyor. Yes, conveyor. Yang IoT tadi in format apa? IoT tadi tu, okay, yang device ni, Cebit device ni, dia sama je macam Arduino sebenarnya. Okay, dia punya framework dia sama je Arduino. Cuma processor ni dia ada wifi, dia built in wifi, and then dia sangat kecil
Lepas tu kita gunakan micro USB untuk plug in lah. Lepas tu tadi tanya soalan apa? Guna format eh? Format. Okay, dia ada macam saya cakap tadi lah, pakai IoT. Kalau 3D dalam OBJ. Oh, kalau 3D model, okay, kalau gambar kita nak letak gambar, okay, sekejap saya tunjuk. Alright. Okay, tadi tu model kan. Okay, let's say asal astronaut. Betul ke ni? Macam lain je. Macam bukan benda yang kita buka tadi. Ni kot. Astaghfirullahaladzim, apa dah berlaku? Okay, heat exchanger. Okay, kalau tadi kita letak 3D content, sekarang kita nak letak 2D content. Sama je, kita dah sampai kat image target ni, kita right click kat image target. Okay, kita letak ni quad. Okay, quad ni adalah satu macam canvas lah sebenarnya. Tapi quad yang dia bagi, dia bentuk kotak lah, apa panggil, square. Okay, kita reorientationkan dia. Okay, kalau korang perasan dia ada dua side. Okay, side depan dan side belakang. Side depan tu dia warna putih, side belakang tu dengan kelabu. Dia akan keluar dekat side depan. So make sure dia betul lah. So tinggi sikit kot. Right, kita besar sikit. Okay, sekarang kita nak ada dah hilang dekat quad ni. Okay, kita nak letak gambar lah kat dalam content tu. Okay, macam mana kita nak buat? First kita nak kena buka create satu material. Okay, tulis map. Contohlah grafik lah. Okay, grafik. Okay, kemudian letak gambar yang kita nak tu. Format gambar tu sama je, JPEG. Okay, JPEG. Kemudian dekat grafik tadi tu, yang material, grafik ni dia dalam material sebenarnya. Okay, kalau korang perasan, kat sini ada albedo. So korang drag je korang punya gambar tadi tu ke dalam albedo tu. Tekan grafik dan drag map tu dalam albedo. Tak dia keluar tak? Tak keluar. Oh, sebab quad kita ni kosong. Quad kita ni kosong, tak ada apa-apa material. Okay, sekarang apa nak buat? Kita letaklah material dia. Kita letak grafik ni dalam material. Tak keluar tak? Tu. Besar dia terbalik. Saya silap. Yang putih tu kat belakang. Okay, dia terbalik. Okay, nampak? Itulah, jadilah gambar dia. So, kita try play tu, dia keluar gambar. Okay, menjawab tak soalan je? Yes, format dia tadi dalam bentuk JPEG. Lepas tu JPEG tu kita nak kena masukkan dalam albedo tu. Baru dia keluar dalam bentuk grafik lah. So, question. Tak ada. Okay, apa lagi saya nak tunjuk?
je lah. Saya rasa setakat ni je lah, setakat tu je lah kot kalau tak ada soalan. Sebab saya rasa tak ada banyak soalan sebab semua belum download lagi ataupun ada masalah kot dekat installation ataupun mana-mana. Ada masalah kita tahu So nanti semua orang tak ada apa, semua orang dah tahulah macam mana nak buat AR, basic AR. So nanti kalau nak present FYP, nak present your project ke, korang boleh lah present dalam bentuk AR. Kalau dah develop yang Android, boleh terus develop lagi satu untuk iOS atau kena mula balik? Okay, bagus punya soalan. Tukar je switch platform. Okay. Pergi dekat build setting tu. Okay, kan sini ada platform yang kita ada ni kan. Kalau kita dah pada mula-mula ni, mana dia? Yang mula-mula ni mana? Right. Kat sini. Kalau korang ada enable kan benda ni, dah enable barulah dia muncul benda ni. Kalau korang tak download, dia tak ada lah. Okay. So macam mana nak build untuk iOS? So tekan iOS, tekan switch platform. Ni sebab saya dah download benda tu, tapi saya tak masukkan dalam project file saya. Saya tak, bukan project, version saya ni yang 2020 ni saya tak masukkan. Sebab saya belum saya tak, saya ni untuk tutorial lah. Ni untuk tutorial saya tak masukkan sebab nak install iOS punya modul kuat lama juga. File dia pun besar juga. Ada soalan lagi? Okay, faham. Thank you. Video dengan slide. Ya saya. Untuk sebarang pertanyaan kalau ada problem kat mana boleh contact aja. Boleh contact dari doktor. Boleh je video dalam video saya yang doktor bagi mula tu kan. Okay, tu YouTube saya tu. Korang komen je dekat dalam YouTube, dalam video tu. Lepas tu like dan subscribe lah. Korang komen je dalam tu, nanti saya akan follow back lah, InsyaAllah. Sebab kalau nak bagi nombor telefon tu kuat PNC lah, privacy. Okay. Alright, any more questions from everyone? So if you have any questions, you can always ask me and also Dr. Nurul Hayati for those who are from World Class Manufacturing MEM 673. Okay, so meanwhile, thank you so much Zul Hajjaj for very interesting and a new exposure to all your friends here. So if he can do it, I think most of you also can do it. Alright, so for any extra comment, Dr. Nur Hayati, do you want to share anything? Thank you, Zulhaj. Hajjaj. Yang those under my group, okay, see me on next Monday. We will discuss on AR application for your group assignment. Okay, thank you. Thank you, Dr. Zinan. Thank you so much, Dr. Nurul Hayati. So for my group, I'll be giving you the assignment soon after this. So you can start to find your team members, five people per team. Okay, you can do any projects on AR. So basically, thank you so much. If there is no more questions, those who are from my group and Dr. Nurul Hayati group and also others from external participants, please don't forget to fill up the attendance form. Meanwhile, before we end, can we have a group photo first? Maybe you can on your camera. So please subscribe and like Zul Hajjaj YouTube video, right? So support your friends, okay? So insyaAllah, okay, best of luck to everyone. Okay, so take this opportunity to learn more about AR, to explore. Okay, it might be
useful for you, especially to add on values to your resume and CV. Alright, so let's have a group photo. Okay, for those who have the camera, you can switch on the cameras. Alright, so I'll give you about 2 more minutes for everyone to switch on the camera. Okay, thank you so much, Brother Zulhajjah Zarulis, for your time. Okay, even though he's a student, he's very active, proactive, and he works everywhere. He's been self-sponsoring herself, okay, for her education. So Thank you. good job, Zul. And alright, so let's take one group photo. Okay, jap. Alright, so ready? 1, 2. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Dia memang banyak ni je yang boleh kalau ni pun. Sure. Alright. So that's all for today. If you have any other questions, you are most welcome to ask for those who take MEM 673 to your respective lecturers. Okay, meanwhile you can continue to explore AR. Okay, you have already half of the knowledge. You are good in CATIA and design, so it's time to add on a little bit of AR skill in your CV and resume. So before we end, okay, any last word from the